Kemudian Sahl bin Abdullah At-Tustari ini juga merupakan salah seorang tokoh ahli tasawuf yang terkenal. Orang ini juruh sejak dia kecil. Sejak dia kecil dia juruh dah. Sudah nampak tanda-tanda kewalian dia, kesolehan dan kewalian dia sejak kecil lagi. Umur dia sekitar 9-10 tahun sudah pun menghafal Al-Quran. Kemudian umur awal belasan tahun sudah pun melaksanakan qiyamul lail secara istiqamah. Baru belah-belah tahun, awal belah tahun tu sudah mempraktiskan qiyamul lail, bukan semalam tu, secara istiqamah. Ini Sahl bin Abdullah At-Tustari ni. Dia ni merupakan tokoh yang agak terkenal. Bukan dia saja, dia telah melahirkan sejumlah murid-murid yang agak murid-murid yang ternama lah. Melahirkan sejumlah murid-murid yang soleh, sehingga ada di antara murid dia tu hak dia ajar supaya ingat kepada Allah, maka murid dia tu mempraktiskan zikir ingat kepada Allah Ta'ala tu sampai tahap bukan saja mendetul kat mulut, tapi menjadi darah daging. Dalilnya macam mana? Ada riwayat, ada cerita sebut dia ni, murid dia ni, Sahl bin Abdullah ni, dia pesan kepada murid dia, seminggu ni berzikir jangan lupa, terus menerus berzikir, perbanyakkan zikir secara istiqamah, secara konsisten, secara intensif lah. Lepas tu mari. Jadi sebagai satu bentuk latihan lah, riadah, dilatih murid dia tu. Jadi murid dia mengamalkan, mempraktiskan sampai ke tahap bukan saja menjadi suatu kebiasaan mulut dia berzikir menyebut nama Allah ni, bahkan menjadi mendarah daging dia. Dalil dia, bila dia balik ke rumah, satu ketika dia nak ambil batu lesung yang orang dulu ia sipang dinding, dia letak macam rak tu, dia letak dinding batu. Dia nak ambil tu, entah macam mana terjatuh batu tu. Bila terjatuh batu je kena atas kepala dia. Bila kena atas kepala dia, lukalah, berdarah. Maka darah yang menitih tu, darah tu menulis kalimah zikir itu, Allah, Allah, Allah. Macam tu. Ni Sahl bin Abdullah. Tok Guru lebih-lebih lagi lah, murid-murid dia tu sampai seperti itu. Baik, apa kata Sahl bin Abdullah At-Tustari? Dia kata, berhati-hatilah, dan jaga-jagalah, jangan berkawan dengan tiga macam manusia. Jangan bergaul rapat dengan tiga jenis manusia ni. Berkawan di sini masuk gaul rapat lah, bukan muamalah macam saya kata tadi tu. Muamalah tu tak enak elok. Kita kena berurusan dengan orang, nak jual beli, nak itu, nak ni, kita kena berurusan. Itu muamalah. Ni kawan rapat ni, ataupun lebih tinggi berguru ni. Jangan berkawan dengan tiga macam manusia, tiga jenis manusia ni. Yang pertama sekali, pejabat, yakni penguasa, pentadbir atau pemerintah yang kejam, yang zalim. Yakni orang yang memegang kekuasaan, tak kira lah peringkat tinggi ke peringkat rendah, tapi dia tidak adil, dia berlaku zalim. Maka jauhi, jangan kau dekati dia, jangan gaul rapat. Muamalah berurusan biasalah, tapi jangan bergaul rapat, apatah lagi berguru. Yang kedua, golongan yang kedua, iaitu ahli qurra, yang bermuka-muka. Qurra ni, siapa dia qurra? Qurra ni daripada qari. Qurra ni qari, iaitu orang yang orang yang banyak membaca Al-Quran. Tetapi istilah qurra ni telah diluaskan skopnya, iaitu orang yang suka buat ibadah. Antaranya mereka ni berwid dengan wid Al-Quran, suka baca Quran. Amalan tu baik, jangan pandang yang amalan tu salah. Baca Quran, berwid dengan Quran memang molek, memang baik. Tetapi orang yang mengamalkan itu, sebahagiannya ada yang tak berapa comel, dan inilah yang dilarang daripada didekati secara rapat oleh Sahl bin Abdullah. Siapa dia? Iaitu qurra, sama ada ahli ibadah ataupun ahli Quran, yang bermuka-muka, yakni yang riya,
yang tidak ikhlas, yang menunjuk-nunjuk. Jadi jangan dekat mereka ni bukan kerana dia ni sebagai ahli ibadah, bukan kerana dia ni sebagai ahli Al-Quran, tetapi kerana sifat riak dia tu. Sifat riak dia tu, kalau kita rapat dengan dia, bergaul rapat dengan dia, kita akhir sekali akan terpengaruh juga, akan terkena juga dengan terpiah dengan sifat buruknya tu. Yang ketiga, iaitu orang tasawuf, yang ni ahli tasawuf. Ahli tasawuf pun kena juga. Ahli tasawuf ni. Tapi tasawuf yang macam mana? Itu ni gadungan, ini bahasa Indonesia lah. Bahasa kita, yakni ahli tasawuf yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Yakni ahli tasawuf tapi jahil, tak ada ilmu. Jadi tasawufnya itu tasawuf sama ada reka sendiri ke, ataupun ikut-ikut orang, tidak mengaji, tidak belajar. Ni jauhi. Jadi Sahl bin Abdullah memperingatkan kita supaya jangan bersahabat rapat dengan tiga golongan ni, iaitu pentadbir, pemerintah penguasa yang tidak adil, yang kejam, yang tidak memenuhi tugasan dia, tidak memenuhi menunaikan kewajipannya dengan baik. Yang kedua, ahli ibadah, ahli qari, yang bermuka-muka, yang riak. Yang ketiga, ahli tasawuf yang jahil. Sebab apa? Semua perkara ni akan merosakkan. Aspek mana? Kalau pertama tu kerana kezaliman dia tu, ataupun ketidakadilan dia tu, kalau kita rapat dengan dia, akhir kali dengan kita akhir kali akan ikut dengan ketidakadilan tu. Yang kedua, yang bermuka-muka, yang riak, kalau kita rapat dengan dia, sekalipun aspek dia sebagai ahli ibadah tu baik, aspek dia sebagai ahli Al-Quran tu baik, tapi sifat bermuka-muka tu kadang-kadang mempengaruhi kita, sehingga kita pun akhir kali terikut-ikut dengan sikap bermuka-muka tadi tu. Dan yang ketiga, kerana kejahilan dia tu, sekalipun dia seorang ahli tasawuf, tapi kejahilan dia tu merosakkan kita. Maka demikianlah Sahl bin Abdullah Tustari memperingatkan kita supaya berjaga-jaga kepada jangan bersahabat rapat, apatah lagi berguru dengan tiga jenis manusia ni, tiga golongan ni.